Hi, assalamualaikum guys. Welcome back to another segment story. And pada segment story pada kali ini, aku akan cakap pasal teori kematian sang naga. Dan siapakah sang naga itu? Tak lain tak bukan legend kungfu kita, iaitu Bruce Lee. Yes. First of all, aku nak cakap terima kasih kepada Ana Sufi yang bagi suggestion ni pasal Bruce Lee story dalam episod yang kedua dia bagi. And I really appreciate it. Okay, first of all, kalau korang nak tahu Bruce Lee tu siapa, Bruce Lee ni merupakan seorang pelakon Hollywood dan juga Hong Kong, lebih mostlynya Hollywood lah. Dari tahun awal 60-an sehinggalah kematiannya pada tahun 1973, beliau dah berlakon banyak filem lah. Dia ni memang power lah. Dan selalunya dalam filem dia mesti ada macam kung fu, martial art macam tu. Dan Bruce Lee ni sebenarnya dia terkenal dengan the fastest martial artist in the world, iaitu dia orang yang ada seni pertahanan paling laju lah. Sebab dia, kalau kita tengok filem Bruce Lee ni, korang mesti perasan ada macam dia punya tendangan, dia punya tumbukan tu memang laju gila, laju power lah. Memang aku tak boleh cakap lah. Right to the topic here, iaitu teori kematian dia. Okay, memang ramai dah cakap dah bahawa on July 20th, 1973, the news telah keluarkan berita bahawa sang naga telah mati, meninggal dunia. Tapi dia, sebabkan dia meninggal malam tu, so dia keluar esok pagi baru tu. Tapi dia dapat report lepas dia dijumpai dalam bilik. Tapi itu baru teori pertama. Yes, teori pertama ni bagi aku sangat-sangat logik lah. Sebab dalam video ni aku akan bagi dalam 4 teori, 4 ke 5 teori. Nanti korang tengoklah kat sini, mungkin ada 4 teori je. Sebab 4 teori ni adalah sangat-sangat berbeza cerita dan di berbeza tempat dan di berbeza waktu. So teori yang pertama kita adalah di restoran. Teori yang pertama adalah di benda berlaku kat restoran. Yang dijemput Bruce Lee, dia dijemput oleh seorang wanita lah yang ramai tak kenal, memang semua tak kenal punya. Diiringi oleh kawan dia yang juga tak famous juga. Sebenarnya Bruce Lee ni kalau dikatakan pergi restoran tu, dia jumpa yang perempuan tu yang jemput dia tu dengan laki kawan iring yang mengiring dia. Dan lepas tu diorang pun makan-makan lah, sebab dinner kan. Dia, perempuan tu dia ajak dinner kat restoran tu. Dan sambil makan-makan, Bruce Lee pun dia rasa macam nak pergi toilet. Lepas tu macam nak rehat je. Setelah dijumpai di dalam satu bilik ni oleh kawan iringan dia, dan pada waktu tu Bruce Lee dalam keadaan yang baring dan macam pingsan. Dan akhirnya bila tengok nadi Bruce Lee telah pun berhenti. Lee, where are you? Lee, oh my god. Oh. Tapi kalau bagi aku lah, teori yang pertama ni memang sangat logik. Sebab apa? Mereka telah yang polis dan sebagainya lah, dan suspek pertamanya adalah
Tak lain tak bukan lah, suspeknya ialah perempuan yang menjemput Bruce Lee tu. Mereka telah mengatakan bahawa perempuan tu sebenarnya adalah dari satu association yang misteri, tapi memang sampai sekarang orang mesti akan sebut association ni Freemason and Illuminati. Yap. Dan sebelum Bruce Lee datang ni, yang wanita yang dari Association Freemason tu, dia telah meletakkan macam satu racun di dalam makanan Bruce Lee tu. Sebenarnya dah siap dihidang lah time tu, cuma kawan dia yang tak kena, dia je yang kena. So kes ini telah mendapati bahawa kes pembunuhan tu the second theory, iaitu perlawanan di antara orang Cina atau Chinese American dengan orang Indonesia. So sebenarnya mungkin dalam satu topik ni, satu teori ni, ada dalam dua cerita, sebab bukan Indonesia aja, sebenarnya ada seorang pahlawan silat Melayu ni pun turut dalam teori kematian Bruce Lee ni lah. Untuk cerita yang pertama dalam satu teori ni, Bruce Lee dia pergi airport, dia pergi lapangan terbang sebab dia nak macam pergi melancong time tu, seorang berseorangan lah. Bruce Lee ni dia terserempak lah dengan seorang warga Indonesia ni dekat airport ni. Dan aku pun tak tahu sama ada orang Indon tu ataupun orang Bruce Lee ni sendiri yang ajak fight tu. So dalam lakonan dia jadi macam ni lah. Bruce Lee pun dia terserempak dengan orang Indon tu. Lepas tu dia gaduh-gaduh, dia lawan-lawan sampailah Bruce Lee ni dia parah, dia luka. Dan last orang Indon tu dia kena dia mati membunuh lah, sebab dia dah teruk. Memang orang Indon tu kuat lah. Bagi aku Bruce Lee pun tak mampu nak lawan orang tu. Aduh, memang tak tahu lah macam mana. Alright, I accepted the fight. Bring it home. And cerita kedua ni pula, ada seorang warga Malaysia lah yang dikatakan seorang pahlawan silat yang terkenal lah time tu. Tapi mengikutkan sebenarnya Bruce Lee memang tak pernah melancong ke Malaysia. So aku rasa memang kejadian ni berlaku kat US lah, cuma orang pahlawan silat tu dia pergi ke US. Lepas tu dia gaduh pun berlawan lah dengan si Bruce Lee ni, dengan sang naga yang popular. Okay, on to the next one. Story yang ketiga pula adalah tentang kepanasan, hot climate weather lah time tu. Pada semua yang tak tahu, Bruce Lee ni sebenarnya dia meninggal sewaktu dalam penggambaran filem. Bukan time tengah syuting lain. Bulan sebelum 20 Julai tu, iaitu pada bulan Jun, Bruce Lee ni dia sebenarnya tengah syuting filem yang famous lah, Enter the Dragon, iaitu gabungan Hong Kong dan juga US, tapi dia cakap bahasa Inggeris. Disebabkan ada satu scene tu, Bruce Lee dia memang time tu ada panas terik gila. So orang pun macam lakon je lah, sebab mungkin Bruce Lee akan bertahan. So time shooting tu memang Bruce Lee tak boleh tahan lah. Dia dah macam rasa lesu dan sangat lemah time tu. And dia pun terpingsan time tengah shooting kat panas terik tu. Sedih gila lah, aduh. Tapi Bruce Lee pingsan je time tu, dan bila dia meninggal, orang ni sebenarnya telah mendapati bahawa lepas bulan Jun, macam awal bulan Julai, 1 Julai tu, sebenarnya ada je orang nampak lagi. Memang dah public, ada orang still nampak Bruce Lee lagi. Tapi takkanlah hantu doh. Betul, memang Bruce Lee hidup lagi time Julai ni. So bagi aku teori yang first tu paling logik lah. I just want you to think which one is the most logical, theory that I am giving this to you. Mungkin Bruce Lee punya kematian ni is still remain a mystery sampai sekarang. Sampailah orang tak tahu
yang mana satu betul. Mungkin dia memang lawan orang Indo dengan orang Melayu tu, mungkin dia memang shooting penggambaran filem, tapi memang tu of course lah memang betul. And mungkin dia kena bunuh dengan wanita Freemason tu dekat satu restoran tu. Apa pun kita habiskan dululah sampai ke teori yang keempat, which is family curse or sumpahan keluarga lah. Cerita dia macam ni lah. Anak kepada Bruce Lee iaitu Brandon Lee pun merupakan seorang pelakon Hollywood juga. And dia ni memang ikut bapa dia, memang martial artist juga, dan dia punya seni pertahanan tu memang sangat kreatif, sangat bagus lah. So excellent man. Kalau korang tahu filem The Crow, iaitu telah diterbitkan tahun 1994. Dalam penggambaran filem The Crow ni, anak kepada Bruce Lee, Brandon Lee ni, dia sebenarnya ada satu kejadian yang, dan ada satu insiden yang sangat menyedihkan. Sehari sebelum nak syuting tu, pada 30 Mac 1993, production telah menyediakan satu pistol yang tipu, pistol push piu tipu tu, dan tanpa disedari dalam pistol tipu tu ada bullet yang betul. Ada bullet yang memang betul. Peluru guys. Peluru yang betul guys. Dalam scene ni orang production ni sebenarnya nak sediakan satu macam dummy dalam bilik tu. Dalam bilik tu ada dummy, dan sebenarnya pistol tu dia ada bullet yang tipu lah, ataupun sebenarnya bullet dah tersekat lah. So dalam kelongsong pistol tu, akhirnya peluru tu sebenarnya dah ready to be shoot. Dia dah ready nak shoot dah tu. Cuma nak tunggu masa bila orang nak shoot aku ni. Malam 31 Mac 1993, and action. Brandon Lee dan seorang pelakon tambahan telah mula scene diorang tu dekat satu bilik, dan dua-dua dummy dan prop tidak berhasil. Ada dua benda yang membuat benda ni memang tak berjaya. Satu, pistol tu sebenarnya dah ready to be shoot, dan kedua, Brandon tak sempat keluar daripada bilik. Dan sebenarnya kes ni adalah terlibat dalam kes pembunuhan. Apabila pelakon tambahan tu dia melepaskan sedas tembakan dekat Brandon, and akhirnya beliau pun tumbang and falls to his death. Wait, stop the cam. Stop the cam. Stop. Tapi kalau mengikutkan tenaga produksi ni, memang yang perlu disalahkan, kita sebenarnya tak salahkan kepada orang yang tembak tu. No. Itu cuma lakonan dia. Itu bukan dia yang sediakan pistol tu. Itu production manager yang sediakan. The prop designer, orang yang sediakan benda tu. Yang paling berkuat kuasa dengan benda ni adalah the production manager. And without further ado, the production manager pun telah masuk penjara, dan sebenarnya dia quit his job lah, dan dia tukar ke production manager yang lain. Tapi kes ini bukanlah pembunuhan yang sampai nak benda tu. Dia macam fatally shot lah. Memang accidentally. Memang betul-betul accidentally. Memang orang tak perasan langsung. No one expected that the bullet is going to be shot on to Brandon Lee's body. Sebenarnya kita tak tahu pun. Mungkin dalam latar belakang Bruce Lee dengan Brandon Lee ni, mungkin diorang ada terjumpa seorang macam predictor lah. Cuma satu benda yang paling suspicious adalah wanita Freemason tu. Kita tak tahu wanita tu datang dari mana, tapi ada orang kata memang dari secret association. Dan sebenarnya mengikutkan Bruce Lee sebenarnya dalam dah memang disahkan dah, sebenarnya Bruce Lee ni dia meninggal akibat cerebral edema, iaitu satu kanser otak yang boleh hancurkan sistem yang otak untuk kita nak memikir, nak apa. Dan dia boleh rasa pening. Kita boleh rasa pening kepala, dan kita boleh rasa lawyer, kita boleh rasa banyak benda, dan sebenarnya benda ni boleh menghancurkan otak tu sendiri. Tapi guys, sebenarnya apa yang aku cakap tadi tu, semua teori tu tak semestinya sahih. Kita tak tahu benda tu datang dari mana. So, bagi aku perjalanan cerita ni pasal kematian Bruce Lee adalah
Beliau sebenarnya dah berlakon banyak filem dan sebenarnya telah mendapat satu brain cancer tanpa disedari. Mungkin selepas tu ada seorang pelakon Indonesia yang pandai silat ni dan juga pahlawan silat Melayu ni, diorang dalam lain masa, dalam lain tempat, diorang sebenarnya berganding bahu. Dan sebenarnya Indo ni lawan kat airport dan Melayu ni mungkin lawan kat tempat yang kita tak tahu lah. Sebenarnya benda tu berlaku sebelum kematian Bruce Lee. Sorry aku cakap benda ni bukan selepas kematian Bruce Lee yang sebenarnya betul. Dan sebenarnya benda ni berlaku pada bulan Mei 1973. Boleh disebabkan benda tu Bruce Lee sebenarnya cedera parah sahaja. Dia tak mati. Ini baru aku nak cakap ni. And kemudian pula Bruce Lee dia tengah shooting pada bulan Jun 1973. Dan dalam iklim yang sangat panas lah, dan disebabkan 3 punca utama ni, kematian Bruce Lee boleh dianggap lah sebagai sangat dekat lah. Dari akhir 60-an sampailah tahun 73, memang tanpa disedari sebenarnya dia ada brain cancer, dan kemudian dia lawan orang Indon atau Melayu, dan juga dia pun berlakon di tempat panas. Dan untuk mempercepatkan proses benda tu, proses brain cancer tu, pada malam tu pergi restoran dan akhirnya food poisoning tu telah menyebabkan brain cancer tu semakin meluas dan semakin menular ke dalam otaknya, and akhirnya meninggal dunia. So mengikutkan, sebenarnya bagi aku teori ni, 5 teori ni, 4 teori ni mungkin betul, dan cuma satu misteri adalah pasal family curse, dan mungkin tu adalah benda yang tak sahih kot. Yang 4 ni mungkin still tak sahih, tapi mungkin itu adalah jalan cerita yang secara logik ni aku beritahu korang. So apa-apa pun guys, thank you guys for watching, and I hope you guys can give like my friend yang bagi comment suggestion tu, and I hope you guys can comment down below on this video, sebab lepas ni mungkin aku akan upload more segment stories and more videos. So bye lah guys. I see you guys in the next segment story. Bye. Peace. Assalamualaikum.